Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, cikgu akan tunjukkan, kongsikan macam mana kita nak menjawab soalan SPM Percubaan Perlis 2020 untuk kertas 2. Soalan kecerunan di bawah garis lurus. Okay, so, kita tengok soalan ni. So, dalam rajah 6, graf JKL ialah graf jarak masa bagi kereta P yang bergerak dari bandar A ke bandar B. Okay, dan graf MKN ialah graf jarak masa bagi kereta Q yang bergerak dari bandar B ke bandar A. Okey, mula-mula bila kita jumpa soalan ni, kita kena pastikan faham dia punya graf dahulu. Okey, so kita tengok dia punya graf dia. So, apa yang dia ialah, inilah graf jarak dan juga masa. Itu yang kita kena fahamkan dulu. Okey, lepas tu kita tengok pergerakan. So, dia kata JKL ialah graf jarak masa yang bergerak dari bandar A ke bandar B. Itu ialah kereta P. So, maknanya dia gerak daripada sini sampai sini. Kemudian, dia terus berjalan sampai ke L. Okey, kemudian graf MKN ialah graf jarak masa bagi kereta Q yang bergerak dari bandar B ke bandar A. So, maknanya dia bergerak daripada bandar B dan sehingga ke bandar A. Okey, ini pergerakan dia lah kereta dia. Okey, soalan dia, berapakah jarak dalam km dari bandar B ke bandar tempat kereta P dan kereta Q bertemu? Okey, so tempat dia bertemu. Okey, so tempat dia bertemu kalau kereta A bergerak daripada J ke K dan kereta Q bergerak daripada M ni ke K juga. So dekat sinilah tempat dia bertemu. So berapa jarak dalam km? So disebabkan dia tanya dalam km, so jadi jawapan dia ialah 172 km. So mana A tu jawapan dia ialah 172. Okey, so B pula, hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta P dari bandar A ke bandar B. Okey, so hitung purata laju. So purata laju adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. So kalau kita tengok untuk daripada kereta P tadi ialah graf JKL. Graf JKL tadi. So bermaksud jumlah jarak dia adalah 350 km bahagikan dengan jumlah masa. So jumlah masa tu adalah 7. Okey, so kita potong. So akan dapat 50 km. So inilah jumlah jarak purata laju kilometer per jam jawapan dia. Okey, dan C pula ialah cari nilai T jika laju kereta Q dalam T jam pertama ialah 86 km sejam. Okey, so kalau dekat sini kita tengok balik dia punya graf dia, apa yang dia nak adalah cari nilai T jika laju kereta dalam T jam. So dalam T jam yang pertama, maknanya start daripada sini ke sinilah. T jam yang pertama adalah 86 km sejam. Okey, ini berbalik kepada formula yang kita nak buat, iaitu formula jarak dekat atas, laju dan masa. Okey, so disebabkan kita nak cari T itu adalah masa. So mana yang kita nak cari M, bermaksud jarak kita bahagikan dengan laju. So jarak berapa jumlah jarak? Jarak adalah 172 km bahagikan dengan laju. So laju tu adalah 86 km per jam. Okay, so dekat sini kita tekan kalkulator 172 bahagikan 86. So kita akan dapat 2 jam. So bermaksud T tu adalah 2 jam. Maknanya daripada kosong sehingga T ini adalah 2 jam. Okey, siap untuk soalan kecerunan bawah garis lurus. Okay, kita cuba soalan seterusnya. Okay, soalan ni, soalan percubaan Melaka pula. Okay, kalau kita tengok dekat sini, perjalanan sebuah motosikal dari bandar P ke bandar Q. Kita tengok pergerakan daripada graf dia. Ini lain sikit soalan dia. Okay, so graf ACW mewakili perjalanan sebuah kereta dari bandar P. Motosikal itu dan kereta itu bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Okey, so kita tengok betul-betul. So yang penting dia kata A, B, C, D ialah motor dan ACW adalah kereta. Motosikal dan kereta bertolak dari bandar P pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. So dia bergerak jalan yang sama. Tetapi kalau anda perasan, kita tengok motosikal berhenti selama 35 minit kerana tayarnya pancit. Okey, so maknanya first kita tengok graf dulu macam biasa, iaitu inilah graf jarak dan ini adalah masa dalam minit. So maknanya ini daripada sini ke sini ialah 45 minit. So kalau anda perasan dekat sini, sini waktu dia pukul 7 pagi sehingga 7.45. So berapa minit? 45 minit. So maksud kalau kita tengok tadi, ACW adalah kereta dan ABCD adalah motosikal. So maknanya kita
Kita sambungkanlah, maknanya kalau kita tengok A, berdasarkan catatan di atas, lengkapkan graf yang diberi di ruang jawapan. Okay, dekat sini kita lengkapkan untuk motosikal dulu. Sebab dia kata, motosikal berhenti selama 35 minit kerana tayarnya pancit. Maknanya daripada B, kita lukis tegak ke sini. Sebabkan dia berhenti. So, maknanya berapa N ni? Maknanya 45 kita tambahkan dengan 35 minit. Sebab dia berhenti selama 35 minit. So, jawapan dia adalah 80. Maknanya sini adalah 80. Okey, selepas itu 8.20 pagi, motosikal menyambung perjalanan untuk 42 km lagi. So, maknanya dia sambung lagi 42 km. So, kalau kita tengok A, B, C, lepas tu daripada 80 dia sambung lagi 42 km lagi. Maknanya daripada 36 kita tambahkan dengan 42 lah maknanya. Kenapa 36? Sebab kita tengok bahagian kilometer, bukan minit 80. 80 ialah masa, 36 ialah yang kilometer. So, ditambah lagi 40 km lagi. So, maknanya 36 tambah 42 akan dapat 78 km. So, bermaksud kita sambungkan graf garis dia daripada C terus straight ke 78. So, ini adalah D. Dan kemudian 9.20 pagi pula motosikal dan kereta sampai ke destinasi. Bermaksud sampai 140 minit kemudian lah maknanya. So, inilah untuk jawapan A dah siap yang kita nak penuhkan. Okay, kemudian B, hitung laju purata motosikal tu bagi tempoh 140 minit. So, seperti biasa laju purata adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa untuk motosikal. So, jadi jumlah jarak adalah 78 km. Bahagikan dengan jumlah masa. So, jumlah masa adalah 140. So, 78 bagi 140 minit. So, 140 minit kita kena tukarkan kepada jam. Maknanya 140 bahagikan dengan 60. Sebab kita nak tukarkan kepada jam. So, bersama dengan 7/3 jam. So, jadi 78 bahagikan dengan 7/3. Kenapa kena bagikan dengan jam? Sebab dia nak dalam kilometer per jam. So, jadi 78 bahagikan dengan 7/3. Kita akan dapat 33.43 km per jam. Ya, so siap bahagian B. Okey, kemudian C. Pada suatu ketika dalam perjalanan, kedua-dua kenderaan itu bertemu pada suatu lokasi. Nyatakan masa dan dalam minit yang diambil oleh kereta dari bandar P ke lokasi kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okay, so dia kata, kalau pergerakan kereta ni, nyatakan masa dalam minit yang diambil oleh kereta dari bandar P ke lokasi kedua-dua kenderaan itu bertemu. Berapa minit yang diperlukan? Jawapannya ialah 80 minit sahaja. Sebab daripada sini dia bertemu dekat sini lah. Bertemu dengan kedua-dua kenderaan. Okey, siap. Okey, soalan seterusnya ialah SPM Percubaan Johor untuk topik kecerunan di bawah garis lurus. Okey, kalau kita tengok soalan ni, bila jumpa je soalan sekali lagi, kita mesti tengok pada graf dia, apa yang dia tunjukkan. So, kalau dekat sini graf dia adalah laju dan graf ni adalah masa. Yang pertama. Lepas tu inilah pergerakan kenderaan ke apa? So, inilah pergerakan sebuah lori dalam tempoh 20 saat. So, maknanya lori bergerak, lepas tu dia berhenti sekejap. Kalau dia tak naik atau turun, maknanya dia berhenti sekejap, lepas tu dia turun balik. Maknanya dia bergerak, mungkin patah balik lah. Okey, soalan dia yang pertama adalah laju seragam. Okey, keyword laju seragam bermaksud dia tak naik, dia tak turun. Maknanya laju seragam, keyword dia adalah dekat sini. So, berapa laju seragam dia? Dalam apa dia nak? Dalam meter per saat. Maknanya dalam meter per saat, laju seragam dia adalah 16. So, maknanya direct terus, jawapan 16 meter per saat. Siap. Okay, yang kedua, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat. Dalam 5 saat yang pertama. So, maknanya keyword kadar perubahan laju ialah kita kira kecerunan. So, kecerunan yang kamu belajar masa garis lurus iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, kalau kita tengok untuk 5 saat yang pertama, dekat mana 5 saat yang pertama? Okay, so 5 saat yang pertama adalah dekat bahagian, tengok pada koordinat
yang daripada sini sehingga ke sini. 5 yang pertama. So, kita tengok pada graf dia. Iaitu graf sini dengan graf sini. Garisan dia. So, berapa koordinat yang bawah ni? So, koordinat bawah ni adalah 0, 7. Koordinat yang atas ni adalah 5, 16. Lepas tu, kita labelkan macam biasa. So, ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Lepas tu, kita kira terus guna formula tadi. So, mana Y2 adalah 16. Tolakkan dengan 7. Perkan dengan 5 tolak 0. So, tekankan kita dapat jawapan 9/5 meter per saat kuasa 2. Siap. Okey, dan C pula ialah hitung nilai T. Jika jarak yang dilalui dalam 15 saat terakhir ialah 160 meter. So, 15 saat terakhir maknanya start daripada mana? Okey, kalau tengok balik graf tu, kita nak tengok. Ialah daripada 15 saat yang terakhir sini sampai ke sini. So, itu ialah jumlah jarak iaitu sebanyak 160 meter. So, maknanya bila kita jumlah jarak 160 maknanya kita boleh labelkan ini adalah A, ini adalah B. Yang hujung ni kita tak ambil kira sebab B untuk 15 saat yang terakhir. So, macam mana kita nak kira bahagian T? So, macam biasa kita kira bahagian A dulu. Maknanya bila dikata jarak yang dilalui ni ialah maknanya kita kena kira luas. Okey, so A ni adalah luas segi 4 tepat. So, luas segi 4 tepat, apa dia panjang darab lebar. Okey, so panjang dia berapa? Panjang dia adalah 16. Jarak sini sampai sini adalah 16. Darabkan dengan lebar dia berapa? Ni lah. So, maknanya apa lebar dia ni? T tolak 5. Macam ni. Okey. Lepas tu, kita settlekan A ni, kita darab dalam. So, kita akan dapat 16T tolakkan dengan 16 darab 5. So, 16 darab 5 dapat 80. So, siap untuk yang A dahulu. Lepas tu, kita kira luas B pula. B ni adalah luas segitiga. So, luas segitiga ni, formula macam biasa, 1/2 darab tapak darab tinggi. So, tapak dia berapa? So, tapak dia dalam bawah ni iaitu 20 tolak T. Darabkan dengan tinggi dia berapa? 16. Okay, lepas tu, kita darabkan macam biasa, potong-potong. So, dapat 160 darab dalam. Lepas tu, so kita akan dapat 160 tolakkan dengan 8T. Okay, lepas apa kita nak buat? Lepas tu, kita gabungkan. Okay, so kita tambahkan. Sebab dia kata jumlah jarak yang dilalui untuk 15 saat terakhir adalah 160 meter. Okay, lepas tu kita kira macam biasa, kita tambahkan. A tambahkan dengan B. So, jadi 16T tolak 80 tambahkan dengan 160 tolak 8T. Sama dengan berapa? So, dia dah bagi jumlah dia tadi. 15 saat terakhir adalah 160. Okay, 160. Okay, lepas tu kita kira macam biasa. So, kita permudahkan. So, jadi 16T tolak 8T dapat 8T. Negatif 80 tambah 160 dapat tambah 80. Sama dengan 160. Okay, lepas tu kita kira algebra macam biasa untuk dapatkan T dia. So, jadi 160 tolak 80 akan dapat 80. Dan 8 pindah sini jadi bagi. So, 80 bagi 8 dapat 10. So, maknanya T jawapan dia adalah 10.